Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran tajwid tajuk yang seterusnya, iaitu pada bab pengenalan resam Uthmani. Apakah yang dimaksudkan dengan resam Uthmani? Okey, pengenalan resam Uthmani. Kita tengok pengertian, baca pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian resam Uthmani ialah satu bentuk penulisan yang mempunyai beberapa kaedah dalam menulis ayat Al-Quran serta mula digunakan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Jadi resam Uthmani iaitu satu bentuk penulisan. Dan resam ni dalam bahasa Arab dia maksudnya menulis, rosama, ataupun dia menulis, iaitu satu penulisan menulis Al-Quran pada zaman Khalifah Sayyidina Osman. Kalau kita baca sejarah, sebelum wujudnya resam Uthmani ini, bagaimanakah Al-Quran itu ditulis? Dia ditulis pada zaman Nabi, ditulis di pelepah-pelepah kurma dan juga ditulis di kulit binatang, dan Al-Quran itu dia dihafaz oleh para hufaz, para sahabat Nabi, dan Nabi melihat ramai para sahabat yang telah mati syahid di dalam peperangan. Kemudian Nabi meminta mereka ini menulis di kulit binatang, di beberapa kurma, dan sehingga Nabi wafat di zaman Khalifah Sayyidina Osman, mereka berbincang untuk mencari satu kaedah membukukan ayat-ayat Al-Quran ini supaya tidak hilang, ditinggal oleh zaman, kan? Sehingga pada hari ini dah dibukukan cantik, Alhamdulillah. Tinggal dibukukan, tinggal kita nak baca je. Kalau tak baca, tak tahulah. Kalau macam mana, kalau kita malas baca Quran, kita ingat perjuangan para sahabat, para Nabi, bagaimana betapa susah payahnya untuk membukukan penulisan Al-Quran ini. Kita tengok sejarah ringkas. Apabila agama Islam telah berkembang luas, banyak kota-kota Islam telah dibuka. Lantaran itu Nabi Muhammad SAW mengarahkan beberapa orang sahabat untuk menjadi ketua mengajarkan ilmu Al-Quran. Setiap daripada mereka mengambil bacaan Al-Quran daripada sahabat yang masyhur yang telah diutus baginda, sehingga timbul perselisihan dalam kalangan mereka tentang cara bacaan Al-Quran. Langkah penulisan resam Uthmani adalah untuk menangani situasi ini dengan tujuan menyatukan umat Islam. Ini antara sejarah Al-Quran dibukukan. Kerana apa? Dalam baca Al-Quran ini banyak khilaf ataupun banyak perselisihan bacaan. Ada yang baca macam ni, ada yang baca macam ni. Tapi semuanya betul. Tapi tujuan Khalifah Osman mewujudkan penulisan Al-Quran ini antaranya untuk menangani situasi perselisihan pembacaan Al-Quran di kalangan para sahabat dan di kalangan masyarakat setempat pada ketika itulah. Dan di antara penulis-penulis wahyu semasa zaman Nabi Muhammad, ini masa zaman Nabi Muhammad, iaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Thabit, Jabir bin Abdullah, Abi bin Abi Ka'ab, Khalid bin Al-Walid, dan yang ke-10 Abbas bin Sa'id. Ini penulis wahyu di zaman Nabi. Mereka ini antara orang yang dipilih oleh Nabi, yang mana mereka ini Nabi sampaikan, beri wahyu daripada ayat Al-Quran yang Nabi terima wahyu tu, Nabi ajarkan kepada 10 orang ini untuk mereka ini menulis, menghafaz dan menulis. Okey. Seterusnya, setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi menggalakkan penulisan dan mendorong agar umat Islam belajar menulis.
Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi menggalakkan supaya orang ramai umat Islam ni supaya belajar menulis. Hasilnya terdapat lebih 40 orang penulis di kalangan umat Islam pada masa itu. Kebanyakan mereka adalah penulis wahyu. Jadi Nabi suruh mereka belajar menulis dan telah melahirkan 40 orang penulis, dan di antara 40 orang tu 10 orang menjadi penulis wahyu. Setakat ini sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi, dan murid-murid cuba jawab soalan yang akan Ustaz berikan. InsyaAllah mudah-mudahan penyampaian Ustaz pada hari ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada para penonton dan juga kepada murid-murid Ustaz khususnya. Semoga dikurniakan kefahaman insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.